Baik saudara, fokus negeri di bawah bayu, rakyat Sabah perlu kekalkan keharmonian demi kemakmuran bersama. Laporannya bersama Konstantin Palawan. Konstantin, silakan. Baik Nurul, rakyat Sabah tanpa mengira fahaman politik, bangsa dan agama perlu bersama-sama mengekalkan keamanan, keharmonian negeri Sabah seperti yang dihasratkan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, ini bagi memastikan rakyat dapat hidup selesa dan makmur, lebih-lebih dalam usaha untuk terus membangunkan negeri ini. Datuk Haji berkata kepelbagaian suku kaum, etnik, agama dan budaya di negeri ini adalah lambang keharmonian dan keunikan yang amat bernilai. Ia bukan sahaja menjadikan negeri ini unik dalam aspek keharmonian dan perpaduan, tetapi ia adalah khazanah yang perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Datuk Haji menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Yang di-Pertuan Negeri ke-70 di Kota Kinabalu. Beliau mahu kerjasama semua barisan kepimpinan negeri agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh ikhlas dan jujur, taat dan setia, berdedikasi dan berintegriti. Kepercayaan yang diberikan rakyat katanya hendaklah digalas dengan sepenuh hati agar agenda Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ mampu dicapai bersama dengan penuh kecemerlangan. Dalam masa sama, kerajaan negeri juga akan berusaha menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat, terutamanya golongan belia seperti latihan dan kursus bagi mempelajari dan meneroka kemahiran baharu sehingga mampu menjana pendapatan bagi membantu ekonomi keluarga. Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi agensinya akan melaksanakan pelbagai program latihan kemahiran kepada rakyat di negara ini bagi mempertingkat kemahiran tenaga kerja untuk memenuhi keperluan industri negara. Timbalan Menterinya Datuk Mustafa Sagmud berkata salah satu inisiatif yang dilaksanakan itu ialah Karnival Latih Madani, anjuran Perbadanan Sumber Manusia HRD Corp. Datuk Mustafa berkata sumber tenaga yang berpengetahuan dan berkemahiran penting sebagai salah satu usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan ekonomi yang kukuh sekaligus dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Kerajaan perpaduan Malaysia Madani ingin menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini. Jadi antara salah satu kaedahnya ialah kita cari target group yang tepat untuk kita latih mereka supaya dapat keluarkan daripada kepompong kemiskinan. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan penutupan Karnival Jom Latih Madani peringkat Parlimen Sepanggar 2023 di Sabah Skills and Technology Centre, Kota Kinabalu. Jelasnya karnival berkenaan akan diperluas ke seluruh negeri. This is a national duty. Kalau kita mau upliftkan ekonomi kita secara keseluruhannya di negeri Sabah ini khususnya, maka soal-soal pembangunan sumber manusia itu menjadi sesuatu yang sangat penting. And therefore, kita mesti cut dan atasi barrier-barrier yang ada sekarang ni yang menyekat kepada pembangunan sumber manusia. Jadi tujuan utama Latih Madani ini bagaimana kami selaku HRD Corp adalah champion untuk Human Capital Development di Malaysia, macam mana kita boleh membantu masyarakat khususnya B40 ibu tunggal yang senarai kasih ini dapat menaikkan pendapatan mereka dan keluar daripada kepompong kemiskinan. Seramai 60 peserta terpilih untuk menyertai program ini yang menawarkan 3 modul latihan kemahiran iaitu menjahit, menyulam dan bakeri. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Mustafa memberitahu kadar pengangguran di Sabah berada pada 7.8% tahun ini berbanding 8.3% tahun lalu. Beliau berkata meskipun lebih tinggi berbanding di peringkat nasional, penurunan kadar pengangguran itu menunjukkan pemulihan ekonomi berlaku selain kemasukan pelaburan selepas pandemik COVID-19. Masih tinggi, kita yang tertinggi. Jadi ini yang kita kena buat bisnes approach yang unusual.
bukan business as usual. So kita kena melipatkan usaha kita supaya kita kena bergerak cepat, terutama Sabah ini, supaya kita boleh sama dengan dengan garis kemiskinan peringkat nasional ini. Dato' Mustafa menyatakan demikian ketika mengulas trend penurunan kadar pengangguran di negeri ini. Menurutnya, berdasarkan rekod Pertubuhan Kebajikan Sosial Pekeso Sabah, masih banyak tawaran pekerjaan daripada pelbagai sektor di negeri ini. Sehubungan itu, pelbagai program seperti Karnival Kejaya dilaksana bagi membantu rakyat khususnya golongan belia mencari pekerjaan. Festival Kebudayaan Cina bukan sahaja mampu mempromosi budaya masyarakat Cina, malah dapat menyatupadukan rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Pengerusi penganjur Festival Kebudayaan Cina peringkat kebangsaan ke-38, Datuk Susan Wong berkata, ini dapat dilihat dengan kehadiran lebih 5,000 pengunjung menyaksikan pelbagai pengisian festival termasuk perarakan kereta berhias. Turut menyertai perarakan ini pelajar-pelajar sekolah dan persatuan-persatuan tempatan, termasuk dari Sarawak dan Semenanjung. We specially organized because it's a Mid-Autumn Festival. Ngam-ngam today is our TYT birthday. So almost every year, TYT birthday, we should have big celebration on the street, KK Street. Datuk Susan ditemui pemberita selepas majlis perasmian festival berkenaan di Kota Kinabalu yang disempurnakan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Chan memuji penganjuran festival ini. Jelasnya, ia secara tidak langsung dapat mempromosi dan memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian kebudayaan Cina. Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah mencadangkan konvensyen di setiap negeri diadakan bagi menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap pimpinan kerajaan Madani. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Sabah, Datuk Dr. Sangkar Rasam berkata, penganjuran konvensyen bukan sahaja dapat menunjukkan sokongan akar umbi, malah mereka dapat memahami perjuangan parti. Inilah langkah yang terbaik di mana dari negeri ke negeri kita akan adakan konvensi dan beri penerangan kepada akar umbi supaya mereka ini memahami tentang perjuangan parti, perjuangan PMX kita, dan itu sebabnya kita perlu bantu kita punya Perdana Menteri untuk mencapai yang pertama, negara kita ini dapat diselamatkan. Yang kedua, kalau boleh kita akan bebas daripada rasuah. Datuk Dr. Sangkar ditemui media selepas Majlis Konvensyen Angkatan Muda Keadilan Zon Borneo di Kota Kinabalu yang dirasmikan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli Abdul Halim. Dalam pada itu, Datuk Dr. Sangkar memberitahu PKR Sabah berada di tempat kedua yang mempunyai keahlian teramai selepas Selangor. Sementara itu, Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Klias siap sedia menghadapi pilihan raya negeri. Ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat Klias, Datuk Isnin Aliasni berkata, jentera parti di bahagian itu yang terdiri daripada 5,000 ahli sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku pilihan raya. Datuk Isnin yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, jentera parti kini sedang dalam proses menambah keahlian dengan membuka pendaftaran kepada pengundi-pengundi di bahagian tersebut. Jentera kita memang bersiap siaga. Setiap dicuangan daerah mengundi kita memang sedia. Dan saya memang arahkan daripada dulu. Bukan parti ini saja, parti-parti dulu yang saya ikuti pun memang saya tekankan kepada jentera. Supaya kita bersiap siaga, apapun berlaku keadaan. Dan kita yakin pun pilihan raya mungkin 2 tahun daripada sekarang. Dan insyaAllah. Datuk Isnin ditemui pemberita selepas perasmian mesyuarat tahunan bahagian Gagasan Rakyat bahagian Klias di Beaufort. Mesyuarat tahunan ini dihadiri lebih 500 ahli yang terdiri dari pergerakan wanita, pemuda dan beliawanis.
Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Sekian paparan dari Sabah petang ini. Seterusnya kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin Pahlawan, terima kasih atas perincian itu.